تفضل. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa salatu wassalamu ala rasulihil amin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من أهل العلم ظاهرا وباطنا وتحشرنا من عبادك الصالحين في دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. فأما بعد. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dihormati Datin Raja Naliza selaku pengurusi dalam Arhish Center ini, dan begitu juga semua kru-krunya yang turut bekerja keras bertugas lumus tanpa mengirakan masa mereka untuk menjayakan kelas ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengganjari sebaik-baik pahala untuk mereka dan menetapkan semua ilmu yang mereka pelajari dan usaha-usaha mereka dalam diri mereka. InsyaAllah Allah tetapkan ilmu pada mereka, diberikan kemudahan dalam segala urusan mereka. Ya, insyaAllah. Dan pada tuan-tuan dan puan-puan, tidak lupa juga yang terus memberi usaha, memberi semangat dan memberi kerjasama untuk mengikuti kelas kita ini. Cuma kita lihat kadang-kadang penyertaan itu memberangsangkan, kadang-kadang terkurang. Itu mungkin disebabkan masing-masing lah, sebabkan kesibukan tugas masa masing-masing yang tidak boleh kita menghalang tugas kita masing-masing. Melihat kepada kehidupan kita lah. Kalau hari ini mungkin sibuk, mungkin minggu depan tidak sibuk, dan mungkin minggu depan sibuk, hari ini tidak sibuk. Begitulah kehidupan kita. Namun insya-Allah didoakan pada tuan-tuan dan puan-puan, moga-moga urusan yang kita lakukan di sudut dunia dipermudahkan dan semuanya di akhirat mendapat hasilnya, insya-Allah. Baik urusan pengajian, baik urusan harian kita, urusan kehidupan dalam kekeluargaan, urusan kehidupan kita dalam pengibadatan, dan urusan kita dalam baju kehidupan. Mudah-mudahannya sentiasa mendapat rahmat, keampunan, pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Seperti biasa, sebelum kita mulakan dulu dengan bacaan Ummul Kitab untuk mendapat keberkatan majlis kita pada awal sehingga akhirnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita teruslah pada tajuk kita. Kita nak ringkaskan masa kita ya. Itu kita
Fokus tajuk kita pada pagi ini iaitu berkenaan dengan solat antara hukum memperhalusi hukum hakam. Solat berjemaah antara imam dan makmum, ya, yang merupakan perkara yang penting dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita ini sesungguhnya solat berjemaah, ya, sebelum sampai ke tahap kita kata, sebelum kita pergi ke perbincangan tajuk fokus kita lihat dulu pada fadilat, kelebihan, ya, pandangan ulama berkenaan hukum solat berjemaah, ya, secara umumnya. Jadi solat berjemaah ni perkara di antara imam dan makmum lah. Bila sebut jemaah berarti ada imam, berjemaah ada makmum. Jadi tak dikatakan solat berjemaah tu solat seorang diri. Solat kita mesti bermakmum, berimam. Sehinggalah Nabi sebut innama ju'ilal imam liyutamma bih. Ya, sesungguhnya dijadikan imam itu untuk diikuti dan makmum pula untuk belajar. Ikut imam di situ untuk belajar ilmu-ilmu agama, ilmu solat berjemaah. Baik. Apa pandangan ulama dalam mazhab Syafi'i khususnya, ya, tentang pendapat solat berjemaah, ya? Sedangkan Nabi SAW menyebut dalam hadisnya, salatul jamaah, ya, afdalu min salatil fardhi, ya, bi 27 darajah. Jadi nilai solat berjemaah di sisi salafus soleh berdasarkan pada hadis ini, mereka mengatakan bahawa Rasulullah SAW menyebut dalam hadis yang berbunyi, salatul jamaah, solat berjemaah adalah kelebihannya mengatasi solat bersendirian sebanyak 27 darajat. Tinggi tak pahala dia? Ya, kalau kita pandang solat berjemaah itu biasa aja. Sebelum ni kita bicara tentang bab taharah. Bab taharah tak apalah. Kita dah mahir nak ambil wuduk. Ambil wuduk saja tak apa. Kadang-kadang kita sakit. Saya pun pernah patah kaki, tuan-tuan, ya. 6 bulan, 3 bulan pertama tu sembahyang dalam kaki berbalut. Ya. Waktu itu kita tak berapa mahir. Ambil wuduk pakai sapu ikut suka aja. Habis-habis tu, ya Allah, rupanya perbuatan itu tak betul. Kan? Sebab itu perlu juga kita terokai ilmu-ilmu seperti ini. Baik dalam solat berjemaah, kadang-kadang alah hari-hari dah saya berjemaah, takkan tak mahir lagi. Kita yang hukum kita mahir. Tapi bila dibicara tentang ataupun dalam bab ini, baru kita, oh macam tu, kaedahnya. Oh begini pula kaedah dia. Oh saya buat dulu tak betul lah. Tegur imam sebab tu imam marah saya. Betul lah. Sebab apa yang kita buat kadang betul, apa yang kita tahu betul lah. Apa yang kita tak tahu itu kita pakai buat. Berarti kita buat dalam keadaan taklid, membabi buta, tak mendapati. Kadang-kadang kalau salah, salah dia. Kalau kita dah belajar ni, salah dalam keadaan, salah yang dimaafi. Kalau salah ketika tak belajar, salah yang perlu dipelajari, diperbaiki. Jadi tuan-tuan sekalian, bagaimana kata sahabat-sahabat berdasarkan hadis ini, bagaimana pandangan mereka, di mana mereka meletakkan bahawa solat berjemaah itu fadilatnya tak sekira lah. Ya, kita nampak pada 27, ya, 27 dia kata solat berjemaah lebih baik, solat bersendirian berjemaah itu lebih baik. Kelebihannya mengatasi solat bersendirian lebih daripada 27, iaitu sebanyak 27 darajat. Kita nampak 27 darajat itu saja. Sebaliknya fadilat-fadilat, ya, fadilat-fadilat ni kita tak perasan tu. Fadilat membaca Fatihah bersama imam. Fadilat takbiratul ihram, imam angkat Allahu Akbar. Imam takbiratul ihram itu terus kita pun dapat sekali, tuan-tuan. Imam takbiratul Allahu Akbar, kita pun melambatkan sedikit, ya. Bila berimam berjemaah ni, bagaimana Nabi sarankan, lambatkan sedikit. Bagaimana Rasulullah SAW ketika dia solat, ya, disebut dalam hadis riwayat Bukhari Muslim juga, yang maksud lebih kurang begini, sahabat Nabi sedang bersolat di belakang Rasulullah.
dalam satu solat, dia kata, lalu Rasulullah rukuk. Rasulullah dan mereka pun rukuk. Lalu Rasulullah i'tidal. Mereka pun i'tidal. Mereka tunggu Nabi. Nabi kata, sahabat kata, kami tidak akan sujud sehinggalah Rasulullah sampai dahi ke sujud, barulah kami ikut. Ya, maknanya situ nak mengajar kita dalam berjamaah ini, imam kena mendahului. Ada perkara yang serentak. Macam kita dah bincang sebelum ni, ada perkara-perkara yang berlaku serentak, ada disunatkan serentak, ada disunatkan apa kita lambatkan dan sebagainya, ya. Jadi fadilat itu sebenarnya kita bersama imam. Ada yang terkurang di sudut kita, imam menanggung. Jadi begitu juga tak sempat baca Fatihah, imam boleh menanggung bacaan Fatihah kita. Fadilat menunggu imam rukuk, fadilat menunggu imam i'tidal, ketika sujud, antara dua sujud, fadilat membaca tahiyat bersama imam. Yang terakhirnya fadilat memberi salam bersama imam. Kalau sembahyang seorang tak dapat fadilat itu. Antaranya bila imam bagi assalamualaikum warahmatullahi, dia tak ada saktah, ya, terus je. Assalamualaikum warahmatullahi, kanan. Apa perlu kita buat? Kita faham, kita pun tak boleh jawab waalaikumsalam warahmatullahi. Perbuatan itu membatalkan solat kita. Dia jawab waalaikumsalam. Buat apa? Kata ulama, berdasarkan apa yang disebut dalam hadis, maknanya bila Nabi bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi, sahabat tunggu sehingga Nabi bergerak sebelah kedua. Ya, niat di hati kita, mazhab Syafi'i sebut begitu. Ibnu Hajar menyebut, dia kata masa ketika itu kita pun waalaikumsalam, maksudnya kita niat menjawab salam Nabi, assalamualaikum warahmatullahi. Kita niat menjawab salam Nabi tapi tak sebut waalaikumsalam warahmatullahi. Sebut waalaikumsalam batal. Namun kita sebut assalamualaikum ikut Nabi. Sebab Nabi kata sallu kama raaitumuni usalli. Tengok solat aku sebagaimana aku solat, ya. Lakukan solat kamu sebagaimana kamu tengok aku solat, lakukan solat kamu bagaimana tengok aku solat. Lalu Nabi pun bagi salam, Assalamualaikum, kita pun tunggu sekejap. Nabi bagi sebelah kiri, kita pun niat jawab salam Nabi sahaja. Tetapi kita bagi salam bagaimana Nabi buat. Jangan waalaikumsalam. Ya, dalam hal itu bererti kata ulama, kita bila Nabi bagi salam, subhanallah, bukan senang nak dapat salam Nabi, ya, nak duduk bersama dengan Nabi. Jadi Nabi bagi assalamualaikum warahmatullahi, sahabat jawab waalaikumsalam. Ya, ya. Nabi doa kat kita. Apa maksud salam? Assalam, sejahtera ke atas kamu. Kita pun tak boleh jawab waalaikumsalam sebab Nabi kita buat ikut aku buat. Maksudnya kita kena jawab assalamualaikum warahmatullahi juga. Tapi dalam hati niat menjawab salam itu. Maka sahabat-sahabat lain pakat jawab assalamualaikum warahmatullahi. Perbuatan dikira assalamualaikum warahmatullahi. Tetapi perbuatan yang pusing itu niat kita menjawab salam yang diberi oleh imam. Dapat pahala fadilat tak sekira, tuan-tuan. Ya. Kalau sembahyang seorang tak ada fadilat itu. Jadi banyak fadilat yang kita telah cerita sebelum ini, meluput satu takbiratul ihram bersama dengan imam, ya. Berapa pahalanya? Begitu banyak pahalanya sampai digambarkan seolah-olah hilangnya unta satu dunia. Jadi kita tak nak berjemaah kan? Jadi dalam hal ini pandangan ulama mazhab Syafi'i, ya, khususnya dikatakan pendapat Imam Syafi'i dalam hal ini. Imam Syafi'i berkata sesungguhnya saya tidak pernah memberi rukhsah. Bila sebut makmum dan imam ni, kita kena tahu fadilat dan tengok ulama salafus soleh dulu. Khususnya dalam mazhab Syafi'i, dia kata apa? Saya tak pernah bagi, sesungguhnya saya tidak pernah memberi rukhsah kepada sesiapa pun yang mampu melaksanakan solat berjamaah untuk meninggalkan melainkan dia ketika uzur saja. Nampak tak? Imam Syafi'i meletakkan bagi dia solat berjamaah itu adalah wajib. Dia tak pernah beri keuzuran bagi dia, tidak pernah beri rukhsah, beri kelonggaran, beri kemudahan, beri keharusan untuk lelaki khususnya meninggalkan solat berjamaah. Ingat,
Katanya lagi hendaklah disuruh anak-anak yang telah mumayyiz, yang tahu beza antara buruk dan baik itu untuk pergi ke masjid bersama-sama dengan mak dan ayahnya. Mak tak apalah disebut ayah sini, untuk ikut ayahnya solat fardu berjemaah sebagaimana latihan awal. Ya, nanti bapa pejam mata, anak terus dulu aku dengan ayahku lah ke masjid. Sebab tu kita ambil kesempatan itu. Kalau ada cucu, dah anak besar belaka dah ustaz, kami tak ada dah ustaz sebut tu memayyiz. Takkan tak ada. Generasi selepas itu siapa? Cucunya. Bawa cucu pergi sekali. Tapi janganlah cucu itu bagaimana kata Ustaz Somad kan. Bila kita dia kita balik sudah. Bila kita semayang, dia pun semayang. Alhamdulillah. Boleh bawa ke masjid. Tapi kalau bawa dia lagi kuat. Yang tu jangan bawa. Ada berlaku sekali di masjid saya lah, Bukit Jelutong ni. Malam tu Syekh Nuruddin Al-Banjari datang, guru saya, bagi kuliah. Jadi ada anak-anak murid datang pada jauh, tak tahu lah pada mana, daerah mana. Masuk sekali, bawa anak kecil. Ini contoh yang benar, tapi bukan mengutuk, bukan menghina, mengeji, tapi sebagai pedoman untuk kita. Ya, dia nak sembahyang, ayah dia pun angkat Allahu Akbar, letak-letak ya Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, nak jadi cerita, anak dia menangis sama deras dengan imam jadi imam, ya. Imam baca ayat daripada rakaat pertama sampai habis. Cuma masuk rakaat kedua tu saya datang masbuk lewat sikit. Dah saya tegur pun dia kita balik. Saya diam. Dia pun lagi kuat. Ya ayah dia khusyuk semacamnya. Allah, alhamdulillah. Ayah, oi. Kau ni khusyuk tak menepati kaedah lah. Kau khusyuk seorang diri, anak rayu rendah macam mana kan? Jadi kita pun tolong seleraikan keadaan. Nusyu anak dia lagi kuat. Dan saya jumpa ahli Korea muka bengis sikit lah. Cik Azman. Tolong tegur sekejap tu. Saya tak tahu nak buat apa lah. Ni sembahyang apa macam ni? Imam takbir, dia bukan takbir ni. Dia siap nasyid lagi dengan suara yang kuat. Satu masjid. Datang Cik Azman ni. Ya, kemah muka bengis ni. Jangan kita tengok muka bengis ni. Tak terpakai punya orang. Muka nak senyum. Susah kan? Kan? Ada hikmahnya. Dia pergi buat muka cengir dia sekali. Budak tu senyap. Saya dah sembahyang dah. Saya mati ke budak ni. Senyap terus. Rakaat kedua tu sampai habis. Dia pergi dia buat. Dengan buat begitu. Alhamdulillah. Sunyi sepi. Saya ingat bapak dia pula tak khusyuk. Anakku mati. Apa orang ni marah. Ya. Dia sampai tahap macam anakku mati ke pensan ni. Kena marah dengan pakcik ni. Jadi kita duduk tunggulah keputusan lepas sembahyang nak jadi apa. Bapaknya marah ke, orang marah bapak dia. Ya. Habis sembahyang bapak pun sambut anak. Ya, masa menangis tu kau tak sanggup tu. Angkat anak tu, dukunglah sekali. Ya, itulah kita kata satu perkara pelajaran yang perlu diambil untuk kepada ayah tu nak bawa anak ke masjid, pastikan mereka memahami situasi dah mumayyiz, ya. Baik, itu kata Imam Syafi'i, iaitu hendaklah dia bawa anak-anak sekali. Bagi dia tak ada rukhsah selagi tak sakit, tak darurat apa-apa. Yang pendapat yang kedua daripada pakar-pakar hadis mazhab Syafi'i juga, mereka, Imam Nawawi sendiri menyebut bahawa pendapat ulama Syafi'i mengenai solat berjamaah iaitu mengikut pendapat golongan yang ketiga itu fardu ain. Fardu ain itu macam wajib jugalah, ya. Fardu ain maksudnya setiap individu fardu ain ke masjid. Iaitu pendapat Ibnu Munzir dalam hal ini. Dia kata wajib, baginya hukum berjamaah itu wajib ke masjid. Tak ada pula mengatakan harus. Dan pendapat yang berikutnya daripada Imam An-Nawawi mengatakan pendapat yang paling sahih tentang menghukumkan solat fardu berjamaah adalah fardu kifayah. Orang lain buat, kita tak payah. Ini yang banyak jadi begitu sekarang. Ya, akhirnya Allah jarakkan kita dengan COVID-19. Ya, berlakunya COVID-19 menjadikan jemaah kita terlalu kurang dan terpaksa dikurangkan, yang akhirnya paling sedih tinggal imam dengan makmumnya AJK saja 5 orang di masjid. Solat jemaat 5 orang,
sembahyang waktu 5 orang, kadang-kadang 3 orang, imam dalam 2 tu pun imam dengan Bilal tak ada lagi, tinggal 3 sahaja. Ya. Sebab apa? Mereka tak dapat hadir dan sebagainya. Jadi 3, ya Allah, ya. Dengan penyakit disebarkan lagi, maka dikurangkan kehadiran ke masjid. Maka ya, kalau hukum kita lihat sini yang mengatakan fardu ain wajib dan sebagainya, jadi Imam Nawawi kita fardu kifayah, orang lain buat kita tak payah, ya, bukan begitu. Maksudnya pada diri sendiri fardu ain, dan pada secara umumnya adalah fardu kifayah kerana ada dah orang buat. Maka kita fardu ain pada diri, tak di masjid, di rumah wajib berjemaah juga, ya. Pendapat kedua ialah sunat. Pendapat yang ketiga adalah fardu ain, ya. Jadi dalam hal ini kita jangan ambil remeh-temeh lah. Jangan ambil perkara yang mudah, kerana solat berjemaah itu adalah dituntut di dalam agama Islam, ya. Begitu juga kenapa nak dituntut sangat 27 itu? Apakah yang dikatakan kelebihan 27 itu? Maka dijawab ya, dijawab oleh ulama 27 itu pertamanya. Apa yang dikatakan pahala 27 di dalam solat berjemaah. Kadang-kadang kita tak ambil kisah. Sebab tu kita tak tahu 27 tu apa dia, ustaz. Adakah kita dapat pahala apa, ya? Kita kalau tak diterangkan, maka kita tak ambil kisah langsung. Ya, kita tak ambil kisah lah. Kata tak tahu pun tak apa. Jadi tak boleh. Dalam Islam dia kena bagi tahu. Maka Islam pun menjawab, ya. Ulama-ulama pun jawab 27 itu pertama, iaitu bermula daripada awal lagi. Ya, 27 bermula daripada awal sebelum kita bergerak, iaitu apa dia? Menjawab seruan azan. Tu yang pertama. Ya, bila azan Allahu akbar, Allahu akbar. Ya. Bila azan tak sedap. Jangan sebut begitu, terus jawab. Ya. Sebab seruan azan wajib di kalau nak kata wajib tu tidaklah dikatakan wajib. Namun ada hadis-hadis yang menyokong bahawasanya bila kamu dengar azan, bagaimana Nabi kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nifaqu man sami'a munadi Allah yunadi ila salah fala yujibuh. Ya. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tabrani. Bagaimana kata Nabi, ya, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda bahawa orang-orang kemunafikan iaitu munafik kemunafikan ialah sifat-sifat kemunafikan ialah perbuatan sesiapa yang mendengar seruan azan, kata Nabi, iaitu seruan Allah hayya 'alas solah hayya 'alal falah tu, menuju ke solat, menuju kejayaan, yang mengajak kepada solat berjemaah tetapi dia dengar tidak jawab. Dia dengar azan tetapi dia tak jawab. Maka kata Nabi itu sifat munafik yang ada pada diri seseorang. Sebab tu Nabi kata ulama menyusun 27 itu bermula daripada azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Mula pada situ kita jawab Allahu akbar, Allahu akbar. Ya, kita pun keluar rumah. Labbaika ya Allah, labbaika ya Allah, labbaika ya Allah. Aku sahut seruanmu wahai Allah. Aku sahut seruanmu wahai Allah. Ini kronologi lah jalan cerita untuk pergi solat jemaah itu. Yang kita nampak labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Baik di mana? Baik ketika mana berada di Mekah sahaja. Di sini azan buat tak kisah, tak jawab pun. Ya, sebenarnya kata ulama bila dengar sahaja kita jawab, terangsang hati kita nak ke masjid, itulah orang-orang mukmin yang sebenar. Dalam hal itu disebut oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Qala man sami'a an-nida falam yujibhu fala salata lahu illa min udhrin. Maksudnya kata Nabi, Ibnu Abbas meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW kata, sesiapa yang mendengar seruan nida, yakni azan, ya, tetapi tidak menjawabnya, tak jawab satu hal, maka tidak sempurna untuk ataupun tidak sempurna bagi dia itu, ataupun tidak diterima solatnya melainkan jika dia uzur saja. Tu berat tu hukumnya.
Ya, kita dengar azan kita tak jawab. Kita sembahyang tak sempurna tuan-tuan. Tak sempurna lagi. Yang paling bahayanya takut dikatakan tidak, solatnya tidak diterima. Dalam hadis ni sebut solat tak diterima. Berat dah. Kalau tak dengar tak kisah. Surau sebelah masjid. Masjid pula corong panjang. Azan sampai masuk dalam rumah. Azan tu sebut hayya 'alas salat. Kita buat tak tahu je sembang. Solatnya tak diterima. Sebab apa? Minggu lepas kita ceritakan. Bagi orang yang nak azan, nak solat, mesti ada azan. Nabi kata azan, mesti kena azan. Bila solat, mesti kena azan. Kalau tak ada azan, azan itu bukan untuk waktu. Kita dah belajar minggu lepas kan. Azan bukan untuk waktu, faham? Azan bukan untuk waktu sahaja. Tetapi azan adalah untuk orang nak solat. Bila nak sembahyang, mesti kena azan. Ya, walaupun terlambat, kena azan. Sebab bermulanya azan, baru solat. Itu sebab dia sebut, ulama-ulama kata bahawa menjawab seruan azan itu adalah perkara pertama yang menyumbang 27 pahala tadi. Jangan melepas diri tuan-tuan. Maksudnya nak dapat 27 kelebihan solat berjemaah itu, bermula yang pertama menjawab seruan azan. Kita pun keluar rumah, labbaika ya Allah. Aku sahut seruanmu ya Allah. Pergi Mekah menangis, di rumah tak menangis. Sebab apa? Solat tak ada perasaan. Tapi kalau nak pergi Mekah, berjalan tu nangis siap dah, ya, belum sampai ke Kaabah dah menangis. Nak buat apa? Tuhan duduk dalam Kaabah tu ke? Bukan perasaan kita. Kita bawa betul-betul nak ibadah pada Allah. Tetapi di Malaysia balik-balik diuji kembali, ya, bila dah harta, keindahan, anak-anak semua dah ada di sisi, kita pun terleka dengan benda-benda itu semua. Bagaimana kata Allah, inna auladakum wa azwajukum wa amwalukum fitnah. Mereka ni bukan buat fitnah kat kita. Fitnah di situ kata ulama ialah apa dia? Ujian. Bawa ujian kepada kamu. Ujian apa? Kita nak pergi solat, anak ganggu, isteri suruh beli lauk. Jadi persediaan kita awal untuk solat tak ada. Kita cari masa kesempitan itu baru nak pergi ibadat, maka itulah yang mengganggunya. Menghalang, mengganggu, menyekat. Dengar azan, jawab saja. Kadang tak jawab langsung. Duk sibuk potong ikan dengan isteri. Ya, duk sibuk layan anak-anak, duk bersih kereta, bersih rumah. Cukup. Ni kalau ulama duk kata, cukup. Lihat kepentingan itu. Kerana perkara ini tuan-tuan, yang dikatakan wajib tu wajiblah. Maka tak jawab azan, apa kita takut bimbang-bimbang, solat kita itu tak diterima. Kerana menjawab azan itu bererti selepas ni ditangguhkan solat sekejap sebab sibuk kerja, tak apa. Ditangguhkan. Ni tak jawab berarti kita tak sahut seruan itu, tiba-tiba kita solat. Kita dah tak azan, terus dengan iqamah saja. Bagaimana? Itu bimbang juga sebab disebut dalam hadis kata takut tak diterima. Satu lagi, dia kata sifat kemunafikan kepada orang yang tidak menjawab seruan azan. Ya, jaga-jaga. Baik lelaki, baik pun perempuan, baik muslimin dan muslimat. Yang kedua, apa penyumbang kepada 27 solat tadi? Ya, 27 itu ialah bersegera datang ke masjid. Yang ketiga, berjalan kaki ataupun naik kenderaan ke masjid. Yang keempat, ni jalan-jalan nak sampai 27 darjat tadi tu. Ada hubungan kait dah. Dia tak kata solat tu saja 27. Maka disusun oleh para ulama mengatakan berjalan ke masjid, berdoa ketika masuk masjid, solat tahiyat masjid. Setelah masuk masjid tu solat tahiyat masjid, menunggu imam, menunggu untuk mendirikan solat berjemaah. Ya, menunggu imam lah. Itu yang ketujuh pula, para malaikat mendoa kesempurnaan rahmat untuk dia. Yang ke-8, para malaikat menjadi saksi kepada para jemaah. Yang ke-9, menjawab iqamat imam. Bilal tadi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita bila iqamat kita tak tahu. Ya, main handphone ada lagi, baru nak tutup handphone, masuk masjid tak tutup. Ya, jadi barulah nak segera tutup handphone. Imam Allahu Akbar, Allahu Akbar, fadilat iqamah dah tak dapat.
terputus dekat itu tinggal 26 lah. Kan kalau nak kira pada awal lah. Jadi yang berikutnya, ia selamat daripada gangguan syaitan. Yang ke-11 berdiri sambil menanti takbiratul ihram imam, ya. Sama macam sahabat dulu penuh dah. Nak sembahyang tu dah penuh masjid. Kemudian Nabi Allahu Akbar. Barulah sahabat pun Allah melambatkan sedikit untuk sehinggalah Nabi barulah sahabat Allahu Akbar. Ya, itu dipanggil serentak, bukan serentak. Mengikut imam takbiratul ihram bersama dengan imam makmum, ya. Ketika imam makmum Allahu Akbar. Ikut selepas itu. Dan mendapat takbiratul pertama bersama imam, membetulkan saf solat dan buat apa? Imam tu suruh saf solat tu betul. Macam kita cerita sebelum ini, begitu juga menjawab kata-kata kata-kata ketika mana kita bangkit daripada rukuk, Nabi kita sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Kalau kita sembahyang seorang tak jumpa benda tu. Kita saja sami'allahu liman hamidah sahaja. Kalau di sembahyang Nabi sebut, sahabat imam sebut sami'allahu liman hamidah, kita rabbana lakal hamd. Jadi doa untuk kita. Ya. Jadi dalam solat seorang tak dapat benda tu. Yang ke-15 selamat daripada terlupa dan menolong, iaitu dengan mengingatkannya. Jadi bila kita terlupa, imam jadi mengingatkan keterlupaan kita. Kita sembahyang seorang ni ralik, macam kita cerita sebelum ni, bab nu'as. Tidur dah sembahyang. Ya, imam baca min qablihi laminadh-dhallin. Imam tu bukan dhalin, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, tetapi min qablihi laminadh-dhallin. Sebab apa? Imam tu baca ayat. Bukan pada Fatihah, dia pun antara mengantuk dengan sedar amin, padahal imam tu baca ayat. Ya, dalam surah apa? Surah Al-Hajj cerita bab orang pergi haji, adalah minadh-dhalin kat situ. Dia kata ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dia amin seorang-seorang. Dia lena tengah sembahyang. Ya, jadi diingatkan oleh imam. Ya. Ya, jadi imam berperanan pula baca bagi kuat. Ya, bagi supaya makmum itu rasa gelisah. Jadi tak boleh tidur kat situ. Yang begitu juga memperolehi khusyuk yang lebih, yang ke-16. Yang khusyuk yang lebih, selamat daripada kita solat seorang. Dan begitu juga mengelokkan keadaan solat. Yang ke-17, 18 para malaikat kerumun bila kita amin. Amin man ta'ammana ta'minul imam ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Ta'minul malaikah, imam dan makmum bersama dengan malaikat amin, maka diampunkan dosa yang telah lalu. Bukan susah nak dapat keampunan kan? Mudah sahaja. Tetapi kita tak ambil kesempatan itu. Dan begitu juga mempelajari tajwid. Imam baca dengan betul, kita dengar. Ya, kena imam tu baca salah, kita pula tegur. Siratal ladzina an'amta alaihim. Kita tegurlah. Siratal ladzina. Siratal ladzina. Minggu lepas kita cerita. Imam baca salah kan? Imam baca pelat dia sendiri. Ya, boleh tak makmum tegur? Kalau makmum tu imam masjid negara sekalipun, kalau dah mereka satu semua tu orang Jawa semua, ya, mereka semua terima dengan bacaan itu, makmum tadi yang imam masjid negara tadi, dia boleh mufaraqah seorang-seorang. Ya, tak perlu dia boleh mufaraqah seorang-seorang, boleh, sebab dia tengok bunyi semacam je. Siratal laji nangan ngam tangalaihim. Ya, boleh dia mufaraqah seorang-seorang, tak perlu ikut imam tadi, ya. Dan jangan duk tegur-tegur pula siratal laji, siratal, habis tu bergaduh kat situ. Jadi makruh bagi imam membuat porak-poranda di sesuatu daerah itu, walaupun imam tu baca macam tu, dia tak puas hati, ya, sebab dia tahu dia imam masjid negara contohnya. Dan itu juga menziarahi yang ke-20, menzahirkan akan syiar-syiar Islam. Jadi syiar Islam itu terserlah bila kita berjemaah. Islam ilzimu jama'atal Islam. Yang kata Sayyidina Umar, kita ni kena lazim bersedia untuk berjemaah dalam Islam. Islam ni kena bersatu. Dalam hidup pun ada kejiranan. Jiran ni ada 3, kata At-Tabari dalam tafsirnya. Pertama, jiran bukan Islam. Pertama, jiran orang Islam. Dan ketiganya,
jiran, keluarga kita sendiri. Ya, Islam dan ahli keluarga. 3 daripada golongan Islam, ya. Yang berikutnya menyulitkan syaitan daripada nak goda kita. Sembahyang berjemaah ni macam tu. Menyekat kemarahan syaitan nak rosak, menyelamatkan diri daripada sifat munafik, menghapuskan buruk sangka. Ya, kita tak rokok dah lepas nak tengok ibu kaki kawan. Kita tak sembahyang dah nak tengok sejadah Khadijah kawan orang yang mahal tu, ya. Kita tak solat dah untuk datang nak tengok kapet tebal ke nipis. Kita tak solat dah datang ke masjid nak tengok imam tu baca sedap ke tidak. Kita tidak dah datang ke masjid kerana imam tu kita tak puas hati. Ya. Kita datang kerana nak beribadah. Hilang dah sangka buruk-buruk sangka tadi. Yang berikutnya menjawab salam imam. Itu sebut yang ke-23 itu bila imam sebut Assalamualaikum warahmatullah. Semangat imam kita pun Waalaikumsalam, batal solatnya. Cuma niat menjawab salam imam tu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagi salam ikut imam kata, macam tu juga, cuma kita niat menjawabnya. Dapat satu fadilat di situ. Ya, yang ke-23. Yang ke-24 saling mendapat manfaat antara satu sama lain. Kita dengan imam tadi manfaat, ya, terutamanya ketika berdoa, berzikir dan sebagainya. Ya, sama-sama kita. Yang ke-25 merapatkan kasih sayang silaturahim dan berdisiplin ketika mana kita solat. Kalau seorang kita leka, lemik, lesu, tapi ketika berjemaah kita jaga sopan santun. Imam perut borolnya marah ni. Semayang nak turun pun menyengit. Ya, imam pun kontrol. Allahu Akbar. Duk jaga perut dia terantuk di lutut. Selalu turun kan. Hak tu imam jenis perut boroi lah. Hak jenis gout pula. Allah, sakit gout tu, nak sengit-sengit kan. Dia jaga juga tuan-tuan, ya. Jadi nak kata kita akan dapat manfaat di sudut itu, ya. Dan yang ke-26 dia kata apa? Mendengar dan memberi salam, perhatian pada bacaan imamnya, memberi kita mendengar, memberi perhatian pada seluruh perbuatan imam. Ibarat kita mendengar arahan daripada ketua kita yang akhirnya mengucap amin bersama dengan imam dalam solat. Jadi 27 itu diumpamakan oleh ulama nak sampai darjat kepada 27 dalam sembahyang. 27 awal itu telah tercatat dan patut kita bina daripada awal. Sampai sembahyang, akhirnya kita dapat daripada awal tadi, mula daripada seruan azan sampai ialah 27 mengucapkan amin bersama imam. Baik amin dalam solat, baik amin selepas itu, doa di dalam selepas solat dan sebagainya. Tuan-tuan sekalian, itu sedikit maklumat-maklumat yang perlu kita ambil perhatian tentang kelebihan solat berjemaah di masjid. Jangan kita nampak biasa. Ya, kadang-kadang perkara kita anggap biasa itu, yang biasa itulah luar biasa. Ya, sebenarnya yang biasa itu adalah luar biasa. Yang biasa itu kita anggap itu adalah itu yang dikehendaki. Kita pergi berjemaah beramai-ramai. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala lebih suka kepada orang-orang itu berjemaah. Di sudut sains tak apalah. Sudut sains kita dah cerita itu. Dr. Fatimah kata kelebihannya ada recharge balik. Ya. Baik, kita sambung ke 20 hari ini. Imam membaca cepat dan makmum baca lambat. Yang ke-20. Ya, imam ni buat apa yang sibuk nak baca cepatnya, yang makmum pula buat apa nak lambat-lambatnya. Cuba kita tengok sikit apa perbahasannya. Imam membaca cepat dan makmum baca lambat. Jika imam membaca cepat dan rukuk sebelum makmum menyempurnakan bacaan Fatihahnya, maka di sini timbul dua masalah. Ya, tuan-tuan sekalian, kita dalam bab ini lagi, itu bab imam dan perbuatan imam dan makmum saling terkait antara satu sama lain. Ya, bab taharah dan solat ibadat. Bab solat kita dah selesai. Ni dalam solat tapi solat berjemaah. Ya, yang diwajib, ada sampai tahap wajib, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Ya, Nabi Imam Syafi'i kata aku tak pernah bagi rukhsah kepada orang lelaki khususnya untuk tidak mengambil kesempatan solat berjemaah di masjid.
tak ada rukhsah. Tak sakit, tak demam, tak ada. Wajib je. Ya. Tapi siapa yang tak pergi, yang kita faham dah tu, jawablah pada Allah SWT, saya tak pergi sebab saya sakit, saya tak pergi sebab saya isteri saya tak pergi sebab saya mak saya tak pergi sebab saya kerja saya tak pergi sebab saya kerjaya saya. Jawab dengan Allah Ta'ala, kerana Allah lebih tahu apa yang kita hilah padanya. Ya. Cuma ulama meletak hukum itu sebagai landasan awal. Ya, semua nak ikut Syafi'i tu buat apa? Dia tak apa, tak ada kerja apa. Boleh buat pula jawab begitu. Ya. Boleh kita jawab macam tu. Syafi'i tak apalah zaman dia. Dia duk baca kitab tu je, habis baca pergi masjid lah. Kita zaman kita kerja banyak. Kerja kita salesman. Contohnya. Saya kerja restoran. Pelak orang putih sebab ramai orang putih kat situ kan. Jadi saya kerja, tak payahlah buat pelat-pelat apa. Dalam ni jawab pada Allah Ta'ala. Hailah kita, Tuhan boleh terima atau tidak? Betul atau tidak? Hailah malas, hailah betul-betul bekerja, hailah kerana nak tipu Allah, hailah kerana nak betulkan nafsu, jaga. Di situ Allah lebih tahu. Allah lebih tahu. Diulang lagi, Allah lebih tahu. Kebanyakan, kebiasaan. Ya, kita hailah kerana nak membantu nafsu, kepuasan nafsu kita. Ya. Kalau kita seorang yang biasa latih ibadah solat macam di Masjidil Haram, sibuk macam mana aku mesti solat berjemaah. Ya. Jadi dalam hal itu kita sanggup tutup kedai. Ya. Kalau tak boleh juga, kita bagi isteri jaga, kita pergi solat. Yang paling dahsyat, kalau kem tentera tempat saya kerja, tak ada orang lelaki hak Islam tu lah. Hak tak Islam, tak duti. Dia pun buat jadual macam mana, Wallahu'alam. Ya, akhirnya, hak Islam tu lah, duk tunggu tak sembahyang ke Kedarah. Tak pergi Jumaat. Masjid sebelah. Tak sembahyang. Saya duti. Tak boleh ke yang bos meja ke, saja meja ke, meja full ke, kena ke, ya dan sebagainya. Tak boleh ke buat jadual tu hak Islam, pergi sembahyang. Pergi sembahyang. Kamu tentera Islam, sembahyang. Yang bukan Islam, Jumaat tolong jaga. Ya, kalau perlu dinaikkan allowance sikit, bagilah. Masa inilah kita bina satu perkara untuk agama. Kita tak jarang nak membeli agama. Sayang duit. Tetapi untuk nafsu kita beli segala-galanya. Kita bina segala-galanya untuk nafsu kita. Untuk agama, sorry. Habis duit untuk agama, sorry. Isteri nak bersalin di hospital. Itu dah kebiasaan. Isteri nak bersalin di hospital. Doktor lelaki. Ada kita peduli? Tak apa. Darurat. Doktor lelaki nak sambut. Nak mengangkangnya isteri itu depan doktor. Ni, malu. Ya Allah. Malu tu kerana Allah kan? Malu kerana tak apalah darurat. Duit lama-lama. Sayang. Apa salahnya ada doktor perempuan? Tak ada. Saya nak doktor perempuan boleh? Tak boleh. Kalau di hospital kerajaan tak bagi. Tak boleh. Ini duty punya. You tak boleh tentukan itu punya. Jadi tak apa. Saya beli agama. Mana? Cari hospital swasta ada doktor perempuan yang boleh selamat, yakin isteri kita. Pergi. Beli agama tak tu? Kita telah menentukan habiskan duit beli agama untuk menentukan kelahiran anak kita perempuan disambut oleh doktor perempuan. Kalau lelaki bersalin, doktor lelaki. Kita jarang-jarang ya sayang duit, kita sebut darurat, sedangkan kita tak faham maslahah, kita sengaja ya mempedulikan hukum itu, sayang duit. Biar sanggup duti yang kita benarkan itu, duti orang Islam juga tak sayang Jumaat, bagi orang yang bukan Islam cuti, sedangkan orang Islam tu perlu solat ya, kecuali darurat yang betul-betul. Ini halus cara pemikiran terhadap agama dan kita faham pada agama itu, barulah kita nak naik ke satu darjat lagi ya, kerana kadang-kadang kita tak faham isu macam tu ya. Jadi makmum baca perlahan. Kita tengok maksud dia sini. Makmum ya, makmum baca perlahan. Sedangkan jika dia membaca agak cepat, dia tentu sempat menghabiskan bacaannya, lalu imam pun rokok sebelum dia menghabiskan bacaannya. Yang kedua, situasi kedua pula,
Makmum itu dari semula jadi seorang pembaca yang lambat. Dalam kedua-dua keadaan ini hendaklah makmum menyempurnakan bacaan Fatihahnya walaupun dia ditinggalkan oleh imamnya, kerana jika dikatakan si makmum itu boleh memotong bacaan Fatihahnya dan rokok bersama imam, tentulah akan membawa makmum itu tertinggal akan Fatihahnya pada semua rakaat sembahyangnya kerana kelambatan bacaan dan kecepatan bacaan imam tadi. Oleh sebab itu, wajiblah makmum itu takhalluf dari imam untuk menyempurnakan bacaan Fatihahnya, dan apabila dia selesai membaca Fatihah, hendaklah dia rukuk, i'tidal dan sujud sehingga mendapatkan imam. Apa maksud dia? Yang pertama dia kata makmum membaca perlahan Fatihah. Jika dia baca agak cepat, dia tentu sempat menghabiskan bacaannya, lalu imam pun rukuk sebelum menghabiskan bacaannya. Jadi tuan-tuan, situasi ini iaitu yang pertama, makmum sengaja baca lambat, perlahan-lahan. Situasi yang kedua tadi, semula jadi imam makmum tu memang jenis baca lambat. Okey, dua keadaan ini, yang pertama dia wajib, dia kena potong bacaan dia kena ikut rukuk imam. Imam tu rukuk, dia saja alhamdulillah baca-baca 3 ayat, imam rukuk. Dia sengaja melambatkan, maka dia kena potong ayat tadi, rukuk sama imam. Yang situasi kedua ni, iaitu makmum itu cara semula jadi dah, dia memang jenis lambat. Ada orang jenis lambat ni memang lambat tuan-tuan. Kalau ambil wuduk batu satu, oi habis air lah. Kalau air yang nampak, kalau daripada pilih pipe tu memang tak nampak. Dia seorang satu lori ambil wuduk, ya. Dia ambil wuduk lambat. Orang ni mesti kerja pun lambat, sembahyang pun lambat. Sungguh tuan-tuan, dia sembahyang pun alhamdulillah. Bagi orang ini, kena dah jadi memang cara hidup dia semula jadi dah memang jenis lambat ataupun keturunan lambat barangkali. Jadi bagi dia ini dikatakan si makmum itu boleh memotong bacaan Fatihahnya dan rukuk bersama imam. Itu dua pendapat, ya. Akan membawa dan rukuk bersama imam. Tentulah akan membawa makmum itu tertinggal bacaan Fatihahnya. Jadi bagi dia ini apa perlu dia buat? Dia kena habiskan Fatihahnya. Di situ ada takhalluf. Tahu takhalluf? Iaitu melambatkan sedikit. Dia boleh bergerak lambat sikit. Walaupun imam itu sudah bergerak sampai 3 rukun. Ya. Dia rukuk, imam tu bangun. Imam tu dah sujud. Jadi bergerak dah 3 rukun tu, ya. Jadi dia boleh ikut lambat sedikit, ya. Sampai 3 rukun dibenarkan di situ. Faham, ya? Sampai ke 3 rukun. Lambatkan sedikit, belakangkan sedikit pergerakannya, maksudnya sampai 3 rukun dibenarkan bagi orang yang biasa. Tapi kalau disengajakan, baca perlahan, relax, macam tak berdosa je, dia kena potong. Bukan dia orang biasa tapi saja hari itu dia lambat, tak boleh, kena ikut imam secepatnya. Yang berikutnya, yang ke-21. Ya, kita tengok 21 pula. Makmum mendapat imam dalam rukuk. Rakaat pertama solat Jumaat ni, bab solat Jumaat, orang perempuan kata tak apa ustaz, kami bukan pergi solat Jumaat, ceritakan orang lelaki sudahlah. Tak apa, kalau yang belajar sini muslimat, suami tak ada, balik cerita kat suami, ya. Kita ambil ilmu pengetahuan walaupun kita tak pernah buat ataupun pernah buat tapi di Masjidil Haram, tapi saya tak faham sangat, oleh kerana tak wajib, kita kadang-kadang tak belajar sangat. Betul tak? Tapi dah biasa tak wajib, kita akan pilih tak buat. Sebab tu sunat kita perhati betul-betul. Dalam solat sunat kita jarang kita betul-betul praktik. Kita tak buat qabliyah 4 zuhur, 4 selepasnya. Jangan-jangan, sedangkan fadilatnya, ya Allah, terlepas dari azab kubur, terlepas dari api neraka, terlepas daripada azab di akhirat dan sebagainya. Banyak fadilat tu kalau baca situ. Kita dah tinggal. Duha, kalau boleh kita buat dua saja. Bagi salam, saya buat duha, berapa rakaat? 2, terima tak? Tak tahu Allah Ta'ala lah. Kita buat, kita tak yakin boleh terima, macam mana Allah nak terima? Ya, kita buat dengan yakin, insya-Allah.
saya buat dengan penuh khusyuk 2 rakaat tadi. Yakin? InsyaAllah Tuhan terima. Tapi tu serah pada Allah lah. Tengok buat cepat seminit dah habis 2 rakaat. Apakah tak boleh buat sampai 8 rakaat? Baru 8 minit. Nak kejar apa sebenarnya? Hidup kita ni nak kejar apa? Kita sembahyang 2 minit, 2 rakaat. Buatlah 8 minit. Dah cepat sangat. Kalau 2 minit, baru 16. 8 rakaat. Boleh buat tak? Banyaklah Ustaz. Banyak tu atas iman dia. Ya. Kadang-kadang sebab benda sunat, kita buat tak kisah. Aiman tak kisah. Yang pentingnya, Aiman. Aiman apa? Kalau didik yang kira kata apa? Tak handsome tak apa. Pasti kaya. Nak kaya aja. Ya? Tak handsome tak apa. Jangan sebut tak beriman tak apa. Yang pastinya kaya, jangan. Tu bahaya. Tak handsome tak apa. Ya. Tapi dia cakap tu dia handsome. Ya. Kena kita sungguh, percaya sungguh, jam lah kita. Ya. Tuan-tuan sekalian, dalam hal ini, kena ambil tahu juga. Tambahlah sunat-sunat tu. Kalau biasa 2, buatlah 4. Tengok fadilat kelebihan solat duha. Sunat 2 rakaat boleh dah. Tapi Nabi tak pernah buat 2. Nabi buat 4. Musafir pun Nabi buat 4. Berjalan jauh mana pun Nabi buat 4. Lebih ada, kurang tak ada. Ya. Kenapa kita buat 2? Sebab 2 dah boleh. Ambil yang sikit. Sebab saat kita takut rezeki kita putus. Oh, takut pula. Ya. Adakah rezeki daripada solat duha tu? Solat duha ni penghubung kita dengan Allah Ta'ala. Ya, di antara tu banyak kita leka dengan kerja kita. Sama juga solat awabin. Dikatakan martabat sama dengan solat duha. Kerana antara maghrib dan isyak tu banyak manusia leka. Dia duduk terus dalam ilmu majlis seperti ini, atau kuliah maghrib. Dia tak solat sunat awabin pun tak apalah. Tapi bagi yang terleka, buat solat itu. Sama juga duha. Allah nak bagi rezeki, buat sikit. Ya, sikit sangat. Buat bagi banyak. Kalau tersikit tak apa. Betul tak? Kita nak cari meraih rahmat Allah Ta'ala ini bukan satu perkara yang mudah. Kena korban untuk dia. Ya, macam kita faham agama tadi. Ya, isteri nak bersalin, doktor lelaki tak kisah darurat, mana boleh. Ya, mana boleh tak apa. Darurat tak mana. Mana duit ada tak? Saya ada 3,000. Habiskan duit tu beli agama kepada Allah Ta'ala. Pengorbanan sehingga habis kerana Allah. Dinilai makam yang tinggi. Tapi kalau kita simpan 3,000 kerana kita darurat, sedangkan 3,000 untuk kepentingan nafsu, Allahu Akbar, lebih tahu nak menilai iman seseorang. Allahuakbar, kita tengok lagi bab Jumaat. Jadi jika makmum mendapat imam di dalam rukuk rakaat yang pertama, sembahyang Jumaat, ataupun dia mendapat sedikit waktu bersama imam dan sempat membaca setengah Fatihah, kemudian dia rukuk bersama imam dan i'tidal, kemudian berlaku kesesakan dan dia tidak dapat menyempurnakan sujud, sehinggalah imam terrukuk kembali bagi rakaat yang kedua, maka hendaklah dia teruskan rukuk bersama imam lagi dan gugurlah dirinya kewajipan membaca Fatihah. Ya, begitu juga jika dia mendapat imam dan sempat membaca setengah Fatihah lalu imam pun sujud, maka hendaklah dia putuskan bacaannya dan terus rukuk bersama imam. Ini nak menunjukkan orang yang sempat ikut imam satu rakaat pada rukuk. Ya, kadang solat Jumaat ni sebenarnya kalau tak pergi awal, hari Jumaat Nabi suruh banyak beribadah solat sunat di masjid. Sehinggalah bab qabliyah masjid itu, qabliyah Jumaat ada atau tidak, khilaf ulama. Ya, dalam hadis terang-terangan tak adalah. Cuma pandangan mazhab Syafi'i berdasarkan kiasan ibadat-ibadat sebelum itu dia kata ada. Ya, kenapa? Kita ni dalam ibadah tuan-tuan, kita kena melihat juga pada riwayat pandangan-pandangan ulama seperti Syafi'i, Hambali dan sebagainya. Kalau mereka kata ada, apa hujah mereka? Di dalam hal ini, mazhab yang paling tua dalam dunia ini, mazhab Imam Hanafi. Kerana ia 150 Hijrah. Ya, kemudian dan meninggal 150 Hijrah. Imam Maliki nombor 2, 179. Imam Syafi'i 204. Yang ketiga, barulah disusuli dengan Imam Hambali, imam tertua. Yang mereka ini dekat-dekat dengan 300 tahun. Nabi kata khairul qarn, iaitu sebaik-baik kurun ialah 300 tahun zaman tabi'in. Nah, itu termasuklah mereka ini
Jadi pandangan mereka terhadap sunat qabliyah yang mengatakan ada, kita tengok hujah mereka, kita buat. Tak perlu kita kata tak perlu buat sebab tak ada. Ya, saya tak tahu orang yang buat ni jahil sungguh. Ya, jangan kata begitu. Kerana hujah-hujah pandangan mereka ini berdasarkan kepada hadis belakang. Baik, kita tengok lagi. Jadi orang yang solat tadi sempat rakaat pertama dengan imam, sedangkan pahala Zulkiflah dia datang di hujung tanduk. Ya, di hujung tanduk lembu, telur sebiji ayam ya. Jatuh pecah. Tak ada apa dah sebab rokok je. Jadi oleh kerana solat wajib solat itu, maka dia sempat 2 rakaat. Rokok bersama imam dikira sah dah. Walaupun dia tak sempat baca Fatihah ditanggung oleh imam. Ya. Sehinggalah sesaknya manusia dia sujud tak sempat nak sujud bersama imam. Imam dah sujud tapi dia bergerak lambat lagi. Maka dia cerita tadi, maka imam tadi semua perbuatannya ditanggung oleh imam di atas ketidaksempatan dia baca. Kerana dia sempat rokok bersama imam, ya, meninggalkan Fatihah tadi. Yang ke berikutnya 22 lagi 10 minit kita berhentilah, ya. Makmum tidak sempat baca Al-Fatihah kerana membaca doa iftitah. Ni dalam bab ni dia kata masbuk, makmum ni masbuk, dia mendapat waktu yang cukup, ya. Dia sempat baca Fatihah, cukup untuk baca Fatihah, tetapi dia sibukkan dirinya membaca doa iftitah. Takbiratul ihram sama imam lah, tapi duk baca iftitah tu lama, imam sampai rokok. Dan sedangkan dia yakin dia membaca doa iftitah, dia tidak akan sempat menyempurnakan baca Fatihah. Dia yakin ni. Maka dia anggap cuai. Dan tidak diberi keuzuran takhalluf. Takhalluf je tadilah, dilambatkan sehingga 3 apa? Takhalluf dengan 3 rukun tadi, dilambatkan 3 rukun, tak boleh. Sebab dia sengaja. Allahu akbar kabira. Imam waladdallin. Makmum semua amin dah. Ya, dia duk walham, duk ambil makna tu. Dia kata baca ni waktu itu arash bergegar, sahabat baca. Dia pun faham sebenarnya yang wajib tu pada Fatihah. Ya. Lalu dia tak baca. Imam pun minal jinnati wan nas raqaq. Sedangkan dia yakin kalau aku baca Fatihah lepas ni tak sempat dah kalau baca ayat-ayat doa iftitah ni, lalu bagi dia tak ada takhalluf, maka tidak ada keuzuran bagi dia untuk membenarkan terlambat. Kalau dia sengaja juga dikira terbatal solat dia. Bahkan dia dikira luput rakaat. Ya, dia luput rakaat tu jika dia tidak sempat menyempurnakan bacaan Fatihah dan mendapat imam di dalam rukuk. Tetapi solatnya tidak batal. Jika dia sempat mendapat imam, jika ketika i'tidal dan sebaliknya batal jika dia tidak sempat mendapat imam ketika i'tidal. Itu kena faham lah. Maksudnya kalau dia sengaja, dia masih lagi tak luput surah rakaat tu, ya, dia kena sempat kejar bagi sempat bersama imam. Jangan tak sempat i'tidal bersama imam pula, dia pun tak rukuk lagi, imam dah i'tidal, maka takut jadi dalam hukum ni, maka tidak sempat mendapat imam, hukumnya i'tidal dia terbatal, ya, sebaliknya dia batal. Kemudian yang 23, makmum masbuk itu sibuk dirinya membaca doa iftitah saja dan a'udzubillah, sedangkan imam, sangkaan imam yang kuat bahawa dia akan sempat menunaikan, dia sangka bahawa dia sempat menunaikan Fatihah sebelum imam rokok, tiba-tiba imam itu rokok dulu. Ya, samalah nak dia membaca Fatihah, sekadar masa yang dihabiskan untuk baca doa iftitah a'udzubillah. Inilah pendapat yang sah. Inilah pendapat Abu Zaid Al-Mawardi, pendapat yang dikatakan disahkan. Maksudnya dia sempat, dia ni takbiratul ihram masbuk, sempat baca Fatihah, doa, tapi dia baca doa iftitah dulu. Tapi sangkaan kuat dia sempat baca Fatihah, tiba-tiba tak sempat. Tiba-tiba imam rokok. Jadi hendaklah dia baca Fatihah tu sekadar yang dibolehkan. Ya, kita biasa jadi tu kan. Kadang-kadang lambat sikit sampai imam Allahu akbar. Imam nak rokok dah. Aku ingat baca-baca sempat Fatihah ni. Jadi kita baca 3 ayat, imam rokok, kita pun rokok sama imam. Jadi Fatihah ini ditanggung oleh imam, ya.
Yang ke-24. Makmum tidak sempat baca Fatihah kerana menegur bacaan imam. Imam dia sibuk nak tegur bacaan imam. Sebab imam baca teruk sangat barangkali. Siratal ladzin nangan ngam tangalai. Dia sibuk nak tegur ni. Jadi tuan-tuan, apa jadi makmum, jika makmum masbuk itu mengihramkan solatnya dan sempat membaca Fatihah tetapi dia disibukkan, sibuk dirinya nak mengejar imam yang tersalah bacaan tadi untuk mengucapkan takmin, maka dia lebih wajar beri kemaafan kerana dia menyibukkan dirinya melakukan satu perbuatan sunat yang utama, yang ada kaitan dengan masalah solat. Okey, apa maksud dia sini tuan-tuan? Imam makmum tadi duk tegur imam baca Fatihah salah sampai dia tak sempat nak baca Fatihah, tak sempat nak apa, dia masuk dah solat, masbuk ni. Dia masuk, imam baca salah. Sunat je pada ayat. Dia patut baca Fatihah. Tapi dia tengok dia ihram ni, maksudnya dia telah mengikut imam lah. Jadi kita pergi Mekah mengihramkan diri kita kan, kita telah mewajibkan diri kita dengan patah larang, maka nak keluar ihram itu mesti benda yang dihalalkan. Kalau tidak dalam dam. Sama juga dalam sembahyang. Dia takbir saja, dia mengihramkan. Maksudnya dia telah masuk dalam solat. Dah bersama imam dah. Sembahyang dah. Nak berhenti tak boleh saja. Tiba-tiba imam baca innal ladzina kafaru nakafaru. Lepas tu imam pun sawawun alaihim mazattahu malam tunullah minu Allah akbar. Dia Fatihah tak baca lagi. Patutnya dia baca alhamdulillah. Imam dah rokok, maka ketika itu dia kata wajar diberi kemaafan. Ya, kerana dia duduk sibuk membetulkan perkara sunat utama. Ayat tu sunat tapi utama, abad juga kan. Nak menampakkan bahawa penting ayat itu diperbetulkan. Sunat tu. Ya, kerana sunat yang utama tadi kalau syiarnya dibaca salah, maka makmum makna dia berubah jadi salah. Wal ajri wal asri wal ajri wal asri, betul tu lah dia tak baca Fatihah, imam rukuk. Imam dia tak baca Fatihah lagi, elok dia bil haq wa tawassul bis sabr, dia nak baca Fatihah, imam rukuk, maka dimaafkan. Ya, maksudnya dia rukuk itu Fatihah tadi dikira imam, bersama dengan imam. Makmum masbuk terlupa membaca Fatihah, maka makmum masbuk itu mengangkat takbiratul ihram, kemudian dia buat apa? Dia meninggalkan bacaan Fatihah kerana terlupa dan dia tidak sedar, melainkan sesudah imam rukuk, maka hendaklah dia takhalluh untuk sempurnakan bacaan Fatihah, dan takhalluhnya itu diberi keuzuran. Tetapi menurut pendapat yang lain tidak diberi keuzuran kerana dia anggap cuai melupakan bacaan itu. Makmum masbuk terlupa baca Fatihah. Jadi elok imam rukuk tak baca. Ya, pendapat pertama mengatakan dia beri keuzuran sebab boleh dilambatkan sikit. Oh, terlupa. Belok dia baca alhamdulillah rabbil alamin. Imam rukuk. Kata ulama kalau keadaan begitu dia boleh takhalluh. Dia lambat sikit, ya. Sampai waladhdallin, imam pun i'tidal, dia berrukuk. Boleh. Satu pendapat lagi berkata tak boleh. Kerana cuai buat apa? Sembahyang bukan boleh cuai-cuai. Sembahyang mesti ingat. Jadi pendapat ini jika tidak teringat bahawa dia meninggalkan Fatihah melainkan sesudah rukuk bersama imam, maka dia tidak harus kembali berdiri untuk baca Fatihah, bahkan hendaklah dia terus mengikut imam. Dan rakaat itu dikira luput baginya, oleh itu hendaklah dia tunaikan serakaat lagi. Jadi kalau pendapat yang kedua mengatakan orang ini yang sengaja cuai tadi itu, dah tertinggal satu rukun daripada dua rukun berimam tu, maka dia dikira luput satu rakaat tu, kena tambah lagi selepas habis imam bagi salam. Kerana rakaat tadi terluput sebab tak baca Fatihah. Fatihah rukun. Ya. Yang ke-26, okay, terakhirlah kot. Makmum yang sengaja melambatkan takbiratul ihram. Ya, sengaja. Apa maksudnya? Makmum
jika makmum itu sempat mendapat imam, maksudnya sempat ikut imam pun pada awal rakaat, dan sekiranya dia terus takbiratul ihram bersama imam, tentulah dia dapat menyempurnakan bacaan Fatihah. Tetapi dia melambat-lambatkan takbiratul ihram, ya, sehinggalah imam tu rukuk ataupun hampir rukuk, maka dia dikira cuai dalam mendapatkan fadilat takbiratul ihram dan fadilat membaca Fatihah bersama imam, tetapi tidak dikira cuai dalam mendapat rakaat. Faham tak tuan-tuan? Okey, yang orang duk sengaja melambat-lambatkan takbiratul ihram ni sebenarnya dikira perkara yang cuai. Ya, dikira perbuatan yang cuai. Cuai ni hilang fadilat tuan-tuan. Dia panggil khilaf aula. Ya, cuai habis. Ya. Pahala fadilat baca Fatihah, dengar imam baca Fatihah, fadilat baca doa iftitah, fadilat baca ayat, fadilat amin sama imam ni dia doa Allah. Allah. Ya, tapi rakaat tak luput juga. Ya, dia masih mendapat rakaat, tetapi perbuatan dia kira cuai, hilang fadilat. Berapa fadilat? Takbiratul ihram fadilat hilang, Fatihah fadilat hilang, satu lagi ayat sunat, ya, hilang fadilat dia. Jadi khilaf aulah, hilang fadilat. Yang berikutnya 10.43 dah, 11.43. Imam rukuk selepas sahaja makmum takbiratul ihram. Makmum masbuk mendapat imam dalam rukuk. Boleh kot dulu setakat tu. Takut panjang sangat. Kalau saya sambung dua lagi ni, banyak penghuraiannya. Mungkin sampai ke 11 suku. 12 suku pula. Nanti jadi terlambat. Sebab kita hari ini kita nak cuba sikit berdialog dengan tuan-tuan yang hadir pada hari ini. Kita boleh kongsi, ya. Yang boleh saya mampu jawab, saya jawab. Yang tak boleh, saya anggap wallahu a'lam. Kita kena bagi soalan, kita rujuk dulu. Kita kongsi balik. Kalau yang boleh, kita cuba kongsi bersama. Kenapa? Ilmu itu fiqh terlalu luas. Fiqh terlalu luas. Ya. Dia boleh berubah bila-bila masa mengikut situasi. Ya. Dulunya haram, tiba-tiba jadi harus. Dulunya harus, tiba-tiba jadi wajib. Dulu yang wajib, tiba-tiba jadi sunat. Jadi perkara yang harus. Dan sebagainya. Ya. Fiqh berubah. Maka berubah fiqh terlalu luas. Tak ramai orang sanggup mengajar fiqh, letih. Terutamanya perbezaan mazahib empat mazhab ni. Cukup orang takut nak mengajar. Sebab terlalu luas. Kecuali dia dah fokus, dia sampai ke tahap PhD bidang tu, memang dia dahsyat lah. Ya, alim sungguh dalam bidang fiqh itu. Dan dia seorang ulat buku, ulat fiqh. Dia suka study bab fiqh, memang alim. Tapi kalau setakat kita menyentuh sedikit-sedikit, seharusnya. Sebab tu orang suka mengajar hadis. Ya, mengajar hadis daripada mengajar fiqh. Kerana hadis, baca hadis, terjemah, buah makna, skip dapat ulama. Dia tak bercanggah dah, bagi banyak tu je. Tapi kalau fiqh, tuan-tuan, saya lagi mazhab ni kata begini. Mazhab ni kata begini. Tu tak kira pendapat zahiri lagi, tu tak dapat lagi pendapat yang kita kata yang pegang dengan hadis sahaja. Belum pada mazhab. Pening kepala. Tak ramai ustaz-ustaz berani mengajar hukum fiqh. Ya, tu tak kira mazhab bab munakahat. Belum lagi masuk bab jenayat. Belum lagi bab jihad. Ya Allah, khilaf tu so kira tuan-tuan. Tak larat nak baca buku. Ya, baca tak masuk, masuk tak ingat. Yang masuk tapi tak ingat. Ingat sekejap, hilang. Jadi tuan-tuan, bagaimana kita nak buat? Kalau kita lari terus, kita tak dapat. Kita ambil lah sikit. Yang ni sikit, yang ni sikit, yang ni sikit, yang ni sikit. Yang tak ingat, tak boleh jawab, tak tahu, kena sebut wallahu a'lam. Itu lebih amanah. Sebab apa? Mungkin dia terlalu luas dari sudut pandangan ulama. Ya? Maka kita cubalah kongsi sikit sebanyak dalam masa 15 minit ini. Kok-koklah tuan-tuan ada sikit masalah-masalah yang boleh kita kongsi bersama. Ya, masalah tuan-tuan tu adalah tuan-tuan yang tahu jawapannya. Ya,
Tapi kita cuba kongsi di sini kalau sesuai dengan jawapan, selebihnya kita kata wallahu a'lam. Allah lebih layak memberi jawapannya dan kita cari lagi, terokai lagi mendapat jawapan yang tepat supaya kita beribadah itu menyenangkan dan datangkan khusyuk pada Allah. Okay, silakan tuan-tuan. Kita berhenti setakat itu untuk sampai ke 27. Kita sambung lagi minggu depan dalam bab imam dan makmum, bab imam rukuk selepas sahaja makmum takbiratul ihram, makmum masbuk mendapat imam dalam rukuk, imam mendahului makmum membaca surah, ya. Kemudian makmum ragu-ragu baca al-Fatihah di dalam rukuk, ya. Kemudian mengubah niat dalam solat. Apa hukumnya? Imam lupa sujud sahwi, kaifiat takbiratul ihram. Itu kita cerita kemudianlah insya-Allah. Wallahu alam. Kita tuan-tuan dan puan 11.47 hingga pukul 12 kita cuba berhenti setakat itu. Wallahu alam. Ada perkongsian pada tuan-tuan dan puan? Kalau ada soalan. Kalau ada boleh angkat tangan, nanti kita bagi tanya soalannya, Ustaz. Silakan. Minta angkat tangan, jadi kita boleh. Okey, Hajah Masitah, maksud saya. Masitah Alang. Okey, silakan. Okey, silakan Hajah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Wajah daripada mana ni? Saya daripada Pelabuhan Kelang. Pelabuhan Kelang. Okey. Tapi orang Perak. Okey. Lama kat sini kan? Lama dah, 20 tahun lebih dah. Alhamdulillah. Okay, Sebab saya Ustaz, saya benda ni saya nakkan kepastian lah macam ni. Kita solat muafiq. Maknanya imam takbir, kita takbir. Ya. Lepas itu dalam solat sir lah, solat sir Zuhur atau Asar. Kemudian kita macam tak ingat kan, macam dah baca doa kita dah lama je tu. Tak sempat dah baca Fatihah, imam dah rokok. Kemudian Fatihah kita tak habis lagi ni. Lepas tu sampai ke rukun yang ketiga tu maksudnya sujud pertama ke macam mana? Lepas tu kita betul. Lepas tu kita nak habiskan Fatihah tu ke ataupun nak rokok dulu mendapatkan rakaat? Okey, tadi kita dah bicara bab tu kan? Ada ya, saya tak berapa nak pasti ni sangat. Okey, tadi kita sebut dalam bab ni ya, kita muafiq dengan imam. Tadi contoh bab masbuk kan? Jadi muafiq ni berarti kita bermula solat tu takbiratul ihram bersama dengan imam, imam turun saja bar, kita pun Allahu akbar ikut. Jadi ikut imam lah. Tapi solat tu sir zuhur kan? Jadi zuhur, jadi kita pun terleka sikit duk baca doa iftitah panjang-panjang. Imam pula waktu zuhur dia baca qul huwallahu qul a'udzu binnas inna a'taina. Ni perangai tu imam pun. Bukan perangai tu imam. Biasanya solat sir ni kita sembahyang cepat. Ada yang pergi saja pergi satu tempat tu, ya Allah, kita duk kejar dia. Jenuh macam ni, kita laju sangat ya. Dia laju sangat. Ya, macam 2 minit sembahyang zuhur apa macam tu kan. Dia terasa jugalah kita apa imam ni. Tak kursus dulu kah? Ya, tak faham makmum belakang kah? Bukan semua makmum laju macam tu. Jadi dalam hal ni dia kata oleh kerana kita muafiq daripada awal dah sempat baca Fatihah kan? Dah 2-3 ayat dan imam pun rukuk. Oleh kerana daripada awal kita muafiq dan kita yakin Fatihah kita boleh habis. Dalam hal ni disebut tadi maknanya kita boleh dilajakkan. Maksudnya dibenarkan kita sampai ke tahap 3 rukun tadi. Maksudnya kita habiskan imam tu pergi sampai 3 rukun, kita boleh follow dia lambat sikit. Ya, kerana kita dalam masih lagi mengikut imam yang sempurna. Ya, maksudnya kita baca habiskan Fatihah, surah tu tak apa, tak perlu sebab sunat kan. Maka kita kejarkan yang rukun dulu. Habiskan Fatihah, rukun, rukuk sama imam, dan imam dah ayat tidak pun kita dibenarkan takhalluf tadi. Takhalluf sehingga dilambatkan sampai 3 rakaat. 3 rukun. 3 rukun. 3 rakaat pula. 3 rukun, 3 rakaat habislah. 3 rukun.
Maksudnya imam rokok, imam iktidal, imam sujud. Jadi imam sujud tu kita baru nak pergi rokok sebab terlewat Fatihah. Jadi perangai imam tu dia terlalu laju. Maka dalam hal ini dibenarkan sampai kita bergerak 3 rukun. Imam bergerak 3 rukun, dibenarkan kita lambat. Takhalluf di belakang dia. Dikemudiankan sikit. Okey, maknanya di situ kita dah dapat rakaat ya Ustaz ya? Kita dapat rakaat. Dia tak kira luput rakaat. Sebab Okey. apa? Takhalluf itu oleh kerana kita dah muafiq daripada awal dengan imam. Dan kita baca Fatihah tu bukan sengaja lambat. Tapi imam tu cepat. Okey. Bukan kita saja lambat-lambat. Kita baca biasa aja. Tapi kalau jenis yang sebut leka tadi tu, dia sengaja melambatkan. Bismillah. Doa iftitah lambat. Kita baca biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar kabira. Alhamdulillah. Contohnya kan. Betul alhamdulillah. Tu imam rukuk. Imam ni baca apa sebenarnya? Jadi di situ dia kata dibenarkan kita sehingga takhalluf sehingga 3 rukun pergerakan imam tadi. Wallahu a'lam. Boleh jelas ya? Okey, alhamdulillah. Boleh insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Jadi seorang dua lagi kalau ada perkongsian yang boleh saya kongsilah. Daripada chat, Ustaz dah baca belum? Belum lagi ni ya, jawab ya daripada chat. Saya tak tengok lagi. Okey, saya bacakan ya Ustaz. Ya. Kalau Ustaz, kalau kita lewat doa iftitah tu kena baca atau kita terus baca Fatihah? Kerana masa mula solat imam dah baca surah. Kita kena faham doa iftitah itu sunat ke wajib? Doa iftitah itu sekadar sunat. Sunat kan? Jadi bila sunat, kalaulah kita bimbang imam itu tak sempat. Imam ni memang jenis cepat. Memang kita tak sempat. Lebih-lebih lagi waktu solat jahar kan. Kita tahu dah imam ni baca laju ni, aku jenis iftitah lambat. Maka bila sunat kita tak baca pun tak apa. Ya. Cuma sunat itu kalau kita tinggal kuranglah sedikit pahalanya. Jadi pandangan-pandangan yang lain dari sudut hadis yang zahirnya mereka mengatakan doa iftitah bukan doa itu. Ada yang mengatakan itu doa itu pendek saja. Dan begitu juga pandangan-pandangan yang lain mengatakan doa iftitah tak perlu dibaca. Ya, itu bukan perbuatan Nabi. Ya, bukan perbuatan Nabi. Cuma sunnah itu takririyah. Ya, sahabat-sahabat yang buat dia kata. Ya, cuma Nabi kata Nabi diam. Nabi kata boleh teruskan. Jadi bukan sunnah itu daripada bacaan Nabi begitu. Maka terus pada Fatihahnya. Jadi dalam hal itu kalaulah kita selalu beramal dengan doa iftitah, kita boleh teruskan. Cuma melihat kepada situasi lah. Kalau kita tak sempat, tengok imam tu dah nak rokok. Contohnya kita masuk di rakaat masbuk, ya, masbuk di rakaat yang keempat, ketiga dan empat kan. Waktu solat Zuhur contohnya ataupun solat Isyak, kita dah imam dah diam lah. Berarti dia solat rakaat 3 atau 4. Solat Maghrib kan. Tentu dah waktu itu kita tahu imam ni mesti rokok dulu sebelum aku baca Fatihah. Kalau kita baca doa iftitah. Dalam hal itu kita kata tidak perlulah dibaca lagi doa iftitah, fokus kepada rukun yang kita nak baca tu iaitu Fatihah. Boleh ya? Kerana sifat pada iftitah itu sendiri pun sunat, ada khilaf pada pembacaannya. Wallahu a'lam. Okey, satu lagi soalan daripada Puan Norma. Ustaz, solat qabliyah dan ba'diyah Zuhur kalau buat 4 rakaat tu 1 salam atau 2 salam? Ini soalannya. Boleh kedua-dua. Nak buat 2 salam pun boleh, nak buat 1 salam pun boleh. Sebab solat sir ni, solat sir macam solat tasbih solat tasbih. Kalau kita buat malam disunatkan kita buat 2 salam. Tapi kalau kita buat di waktu siang, waktu sir, disunatkan kita buat dengan keadaan 4 rakaat, 1 salam. Jadi boleh kita dalam dua-dua kaedah tadi. 4 rakaat 1 salam dan 4 rakaat 2 salam. Boleh mana-mana satu pun. Okay, wallahu alam. Ada lagi ke? Tengok yang angkat Kita tangan ada pun. Puan Maria yang dah angkat tangan, yang Puan angkat Maria. tangan ni, bersila. Silakan Puan Maria. Buka mikrofon Puan.
Okey, buka mikrofon puan. Okey. Puan Maria? Assalamualaikum Ustaz. Saya nak bertanya Waalaikumsalam. sikit. Ya. Bagaimana kalau kita sembahyang tasahud awal terlajak baca sampai atau patut sampai Allah Sani Muhammad kita terbaca Allahumma salli Ibrahim tu. Terlajak macam mana Ustaz? Dia tak sampailah batas solat, cuma sunatnya sampai Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, sampai di situ saja sunatnya. Kalau terlajak di kalau di pandangan ni lah dalam mazhab kita ni disengajakan. Tentu innaka Hamidum Majid. Kalau terlupa Tak lupa. sengaja lah. Tak Terus sengaja. saja. Kalau innaka Hamidum Majid, saya pun biasa macam tu. Baru rakaat ketiga. Dia baru rakaat kedua. Dia tak batal solat Tak batal. dan tak jadilah perkara itu makruh. Sebab kita terlupa, lupa. Lagipun dia bukan kita panggil bacaan itu pun sunat. Sunat. Kalau kita tinggal dia jadi sunat muakkad. Jadi tasyahud awal duduk baca salawat. 3 rukun, 3 sunat muakkad dan sunat pada panggil muakkad kan. Duduk baca syahadah tu dengan salawat 3 sekali. Baca tahiyat dengan baca salawat. Sampai dekat situ Allahumma shalli ala Muhammad sahaja. Jadi di situ dia kata sunat yang dituntut sunat muakkad lah. Jadi kalau kita tinggal sunat abad, bukan sunat muakkad ya, sunat baca itu kalau kita tinggal, maka kalau mazhab kita sunat kita buat sujud sahwi selepas itu. Ya, kalau terlupa juga tak dapatlah pahala sunat itu. Jadi kalau kita baca terlajak tidak menjadi masalah membatalkan solat. Faham tak? Tak ada batal lah Ustaz ya? Tak batal. Yalah, Sebab tak lagi sengaja satu pula, lah kira. Kalau Baca tu lagi situ pula dia terus. terlupa dan tak sengaja. Terus. Gitulah. Tengah-tengah tu baru teringat. Macam tu. Ya. Ada yang terlajak bagi salam mudah ada. Innaka Hamidum Majid. Tu batal lah Ustaz. Tak batal. Kalau tak terlupa juga. tak batal. Ada yang terlajak pernah jadi. Innaka Hamidum Majid. Ada kena sujud. Assalamualaikum Allah. Dia terlupa, dia Allahu Akbar, teruskan. Rukun boleh cukup. Dia teruskan solat seperti biasa. Sunat ditambah dengan sujud sahwi. Sebab kita bagi salam tu umpama membatalkan solat. Tetapi kita belum batal, imam belum niat batalkan solat, jadi bererti masih di dalam solat. Maka kita kena teruskan rakaat berikutnya, maka sunat ditambah sujud sahwi sebelum bagi salam. Itu kalau Tapi yang sampai Hamidul Majid Ustaz. Kalau tak ada sampai pertengahan tu tak payah sujud sahwi. Maknanya dia kalau kita tersalah selagi tak bagi salam, tak perlu wujud sahwi. Tak perlu dah sujud sahwi. Tak perlu. Sebab apa? Dia yang bagi salam tu untuk membatalkan solat. Salam tu membatalkan solat. Yang pertama tu kan dah cukup batalkan solat, sunat kan. Jadi kita terberi tu, terbagi salam tu berarti kita dah niat nak batal solat, tapi belum habis, baru rakaat kedua. Maka dia terus rakaat ketiga, maka perbuatan nak membatalkan solat tadi kena ganti dengan sujud sahwi. Kerana lupa kan. Dalam hal membaca sahaja, dia ibarat kita macam tadi imam baca min qablihi la minadh dhalin amin. Berapa kali amin dalam satu rakaat? Sekali je Fatihah, tapi imam tu baca ayat lain pun dia amin juga sebab dia tidur. Dia mengantuk. Min qablihi la minadh dhalin amin. Dia amin seorang. Amin tak kisah lagi. Apa nama yang satu lagi, imam makmum nakal datang sebelah dia. Usalli. Dia duk antara sedar dengan mengantuk. Sedar mengantuk. Allahu Akbar. Dia duk ingat imam tu rokok, dia rokok seorang. Rupanya dia makmum nakal sebelah tu takbir lebih kuat pada imam. Ya. Ini menjadikan makmum tadi tak batal. Ya, tak batal. Dia boleh bangun balik, duduk seperti biasa, sembahyang dengan imam tu, seperti biasa rokok sekali lagi dengan imam tu. Cuma perbuatan dia selepas bagi salam imam tu, dia boleh, sebab dia seorang tambah, dia kena sujud sahwi. Rokok 2 kali solat maghrib. Sebab dia leka mengantuk tadi tu. Itu sebab tertambah rukun. Faham tak?
tambah Okey, rukun. Dia rukuk awal daripada imam. Tapi dia tak batal sebab dia terlupa antara nu'as, mengantuk dengan sedar dengan tidak. Ya, jadi dalam tahiyat ini bacaan dia sunat. Bila sunat tertambah sunat, tak perlu wajib, tak perlu kita tambah sunat sujud sahwi lah, tak perlu. Wallahu a'lam. Boleh okey. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okey, dah 12 seminit. Ada lagi, kita buka satu soalan lagi. Ada seorang lagi apa ni, Tengku Azizah. Tengku Azizah ya, tengok ada tengah. Okey, silakan. Buka kamera. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jangan banyak sangat, nanti lambat balik. Okey. Tak ada, Okey. kalau kita ikut imam, Ya. lepas tu kita baca semasa tahiyat akhir tu kita terus bagi salam, tak ingat kita kita mendahului imam. Sah ke tidak Ustaz? Macam mana tadi? Kita bagi imam, Kalau kita bagi ikut- salam. Kita bagi salam dulu sebelum imam bagi salam. Oh, kita Tahiyat akhir. mendahului imam beri salam. Mendahului imam. Tanpa Kalau- sengaja Ustaz. Kalau tak sengaja, dia boleh kekal seperti biasa. Oh, tunggu sampai imam bagi salam dulu. Sehingga imam bagi salam, dan dia kalau betul-betul dia tak sengaja, maka dia boleh kembali habiskan dengan imam sekali. Oh, Faham, okey. Maksudnya dia Okey, faham Ustaz. bagi salam, langsung dia boleh macam rokok tadilah. Dia rokok dulu, Allahu Akbar, pada orang sebelah yang takbir, bukan imam lagi. Dia tertambah rukun. Perbuatan tambah rukun itu dia kena atau tambah sujud sahwi lah, macam salam tadi dah sampai kepada nak batal solat kan. Jadi kalau dia bagi salam dulu sebab terlupa, dia boleh patah balik. Ya. Sebab Okey. tak ada perkara yang merusakkan bagi dia untuk menguzurkan diri dia untuk mufarakah. Sedangkan lupa itu bukan pada imam, lupa pada dia. Sedangkan dia mengikut imam. Berarti dia kena kembali balik seperti biasa. Ya, habiskan salam bersama dengan salam imam tadi. Okey, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okey, satu lagi kot. Last kalau ada lah. Kalau tak ada, kita nak berhenti sekat itu. Boleh ya? Ada tak? Tak ada di sini dan tiada di okey. Okey, tak ada. Kat chat ada tak? Chat. Tak ada, saya dah check. Tak ada. Okey. Yang tanya, lepas tu dia kata Ustaz dah jawab. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Okey, minggu depan kita sambung lagi yang ke-27 ini. Okey tadi kan. Sekiranya tuan-tuan ada apa-apalah yang muskil daripada perbincangan kita hari ini, tuan-tuan tulis soalan tu. Minggu depan kita buat bentuk yang sama juga. Kita buka lagi soalan. Kalau tuan-tuan nak tanya, kita bincang dalam tu juga. Boleh tanyalah. Ya, itu soalan kita sentiasa. Setiap minggu kita ada sikit slot soal jawab. Ya, soal jawab untuk memeriahkan lagi lah suasana kita ini. Dan kalau nak menjangkaui slot fiqh ni, contohnya kita muskil bab tajwid ke, boleh tanya sekali lah. Bab tajwid, bab taranum, kok tuan-tuan ada nak tanya juga. Taranum ni kalau mula nahwan dulu tak bayati boleh ke? Apa-apa soalan lah yang berkaitan dengan pembelajaran kita, baik tajwid dan juga fiqh-fiqh yang kita belajar ni, insya-Allah. Kita kongsi saja. Di samping itu tuan-tuan janganlah berhenti mengkaji, mencari ya, ilmu. Kalau nak tanya pada orang lain pun tanya lagi, mengukuhkan ilmu kita. Dan lagi kita cari lagi, buka kitab-kitab fiqh yang lain lagi supaya kita dapat keyakinan pada diri kita. Kadang-kadang satu penghuraian kita tak boleh tumpu dan fokus. Contohnya kalau bab akidah, kejap Allah ada, sekejap tiada kan? Wujud artinya ada, lawannya tiada. Maka mustahil Allah itu tiada. Duk tak faham kau ni jawab fiqh bab tauhid payah sikit sebab nak menjelmakan sifat Tuhan, sifat zat Tuhan tu kita tak boleh fokus dalam akal kita sifat zat Tuhan tu macam mana. Lalu bila orang ni jawab tak nampak,
Orang ni jawab tak nampak. Baca sendiri lagi tak nampak. Maknanya waktu itu kita kena tanya siapa-siapa yang boleh bantu memberi keyakinan akidah kita tu. Ya. Sebab setengah orang ada yang cerita kat saya, dia takbir je Allahu Akbar tu nampak palang Kristian. Allahu Akbar, dia berasa Tuhan berdiri kaki langit sampai ke langit tu. Oh ya, itu bukan Tuhan. Itu mainan akal kita. Ya, mainan akal bukannya Tuhan. Jadi Tuhan yang sebenar macam mana? Tuhan yang sebenar itu ialah Tuhan yang tidak dapat digambarkan dengan wajah manusia, dengan sifat zat manusia sendiri. Sebaliknya Allah itu Allah, sifat yang tersendiri dibahaskan pada nama 99, dan sifat rububiyah, sifat ilahiyah yang dibahaskan dalam sifat 20 itu sifat ma'ani dan sebagainya tu, nak mengukuhkan keyakinan Allah tak sama macam manusia. Jadi akidah-akidah tu perlu tuan-tuan. Sebab takut kena yang baru mendekati agama dan sebagainya, macam-macam penterjemahan di sudut akal. Sebab itu kita bila sembahyang, kita jadi benar-benar ni sebagai Tuhan kita. Maksudnya tengok kapet pun terfikir, tengok dinding terfikir, dengar bunyi motor pun terfikir kan, dengar bunyi kapal terbang fikir, peti guruh kita fikir. Ya. Kenapa kita bawa dalam solat benda tu? Sedangkan kita nak fokus pada Allah. Maknanya dalam mengenali Allah belum jelas pada akal kita bagaimana kita nak menjiwai solat, kita nak mengenali Allah sehingga kita sembahyang tu datangnya khusyuk dan yakin pada Allah. Ka'annaka tarahu ka'annahu yarak. Umpama kamu melihat dia dan dia melihat kamu. Dalam hal ini tuan-tuan, tu perlu kita perkukuhkan ilmu-ilmu akidah seperti itu. Wallahu a'lam tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dah 11, 12, 8 minit. Boleh saya berhenti sekat itu. Ya, boleh ya? Puan admit kita, saya Boleh minta izin Ustaz. sekat itu ya. Saya Alhamdulillah. berhenti sekat itu. Wallahu a'lam. Yang baik pada Allah tu yang terkurang kelemahan diri saya dan kita semualah. Sebagai hamba Allah yang sentiasa perlu memperbaikilah kehidupan kita. Hari ini lebih baik pada semalam, esok lebih baik pada hari ini. Itu doa kita setiap hari. Ya, sebagaimana Yusuf Qaradawi pun suka doa tu. Jadi nak menunjukkan kita ini sentiasa memperbaiki diri pada Allah Ta'ala. Jadi saya akhiri dengan kita baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la mani'a lima a'tayt wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jadd. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsik abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم علمنا بما ينفعنا وعلمنا اللهم علمنا بما ينفعنا اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah ilmu yang telah kami pelajari, jadikanlah ilmu ini sebagai pembimbing, pembina, pembentuk diri kami ya Allah dalam ibadah kami padamu ya Allah. Kiranya terkurang, tambahkanlah lagi ya Allah, dan kiranya ianya menepati, kau jadikanlah ianya sebagai amalan dalam hidup kami. Allahumma ya Allah, jadikanlah hati kami ini sentiasa berdamba untuk mencari ilmu-Mu ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan dambaan hati kami yang ingin pada ilmu itu, ya Allah, kau ketemukanlah ianya sehinggalah kami dapat menerima ilmu itu secepat mungkin ya Allah. Ianya adalah untuk membina diri kami dan keyakinan ibadah kami padamu ya Allah. Allahumma ya Allah, permudahkanlah urusan pembelajaran kami, urusan kehidupan kami, permudahkanlah ianya ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikanlah diri kami, keluarga dan anak-anak kami terselamat ya Allah daripada wabak COVID-19 ya Allah. Allahumma ya Allah, jauhkanlah ianya dari tertimpa pada diri dan ahli keluarga kami dan seluruh masyarakat kami ya Allah. Allahumma ya Allah, berilah kesembuhan kepada orang-orang yang sedang sakit. Allahumma ya Allah, sinarilah hati mereka dengan keimanan dan ketakwaan ya Allah.
Allahumma ya Allah, ampunkanlah dosa mereka yang telah kembali padamu ya Allah, terutamanya ibu dan ayah kami. Ya Allahumma ya Allah, berkatilah kehidupan kami, kurniakanlah sebaik-baik rezeki pada kami ya Allah. Mudah-mudahan nikmat sihat, nikmat rezeki, harta dan sebagainya ya Allah menjadikan pengukuhan kami dan jiwa kami padamu dan keyakinan kami diri kami padamu ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Walhamdulillah rabbil alamin. Jadi kita tangguh dengan kafaratul majlis dan suratul Asr. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Insya-Allah hadirin ibu-ibu ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita jumpa lagi lah ya di minggu depan. Jangan serik lah. Yang baik itu kita ambil, yang kurang itu pakat kita bina bersama-sama lah insya-Allah. Ya, kita tangguh dulu. Dan saya mohon untuk berundur diri dulu boleh ya. Terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz.